Alamak, kenapalah tak imbang-imbang lagi ni? Susah sangat nak buat imbangan duga ni. Dah lah, di sekolah banyak, lepas tak siap lagi. Dekat mana yang salah ni? Aduh. Irfan, cikgu. Kenapa ni? Cikgu Irfan Runsing dan Cikgu Irfan tak tahu macam nak siap imbangan duga ni sebab memang tak seimbang lah cikgu. Tak seimbang. Okey, mari cikgu tengok apa yang Irfan salah ni. Okey, baik. Dekat sini cikgu dah nampak. Dah nampak dah? Aduh, nampak. kat mana tu cikgu? Okey. Irfan salah pindah. Tunai sepatutnya baki debit. Oh, kat debit. Oh, okey. Okey, kesalahan kedua? Oh, ada dua kesalahan. Dua kesalahan. Baik. Tunai runcit tu Irfan. Tunai runcit pun dekat debit juga. Betul. Patutlah tak seimbang. Dah 3 hari saya buat cikgu. Tak siap-siap juga. Sianya Kak Irfan. Okey, kalau macam tu, cikgu akan bantu Irfan untuk sediakan imbangan duga dan imbangkan dan akan dapat jumlah imbangan yang sama. InsyaAllah, jom kita masuk kelas cikgu. Okey, jom. Mari kita. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran prinsip perakaunan untuk pelajar kita atau murid kita untuk tingkatan 4. Jadi, sebelum itu, siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Jom saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, inilah dia guru yang bersama Irfan hari ini, Cikgu Syahrul binti Darus dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Irfan. Irfan, apa khabar? Alhamdulillah hendaknya. Cantik Cikgu berbaju songkit hari ini. Terima kasih Irfan. Baik, seperti yang kita tahu, hari ini kita akan belajar mengenai prinsip perakaunan untuk tingkatan 4, betul Cikgu? Betul. Jadi, untuk segmen kali ini, apa yang akan kita bincangkan bersama-sama? Baik, terima kasih Irfan. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat Irfan dan juga anak-anak murid yang cikgu yang berada di rumah. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang 2 topik. Yang pertama, imbangan duga dan pembetulan kesilapan. Okey, ada 2 topiknya Cikgu. Ya, betul. Baik, mungkin Cikgu boleh ceritakan dari segi standard pembelajaran kita? Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, menerangkan fungsi imbangan duga. Okey. Yang kedua, kita akan menyediakan imbangan duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari buku tunai runcit dan ledger secara manual atau menggunakan aplikasi TMK. Okey. Ketiga, menerangkan maksud kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Keempat, menyenaraikan beberapa contoh kesilapan ketara. Kelima, menerangkan kaedah membetulkan kesilapan ketara beserta contoh. Dan keenam, menunjukkan contoh kesilapan tidak ketara dan tata cara membetulkannya dalam jurnal am dan ledger selepas imbangan duga disediakan. Itu sedikit sebanyak mengenai standard pembelajaran yang kita akan cuba belajar sama-sama hari ini Cikgu. Dan Cikgu, mungkin Cikgu berceritakan sedikit apakah kepentingan untuk kita dapat bezakan yang mana satu debit, yang mana satu kredit Cikgu? Okey, kepentingan untuk kita bezakan debit dan kredit itu kita kena tahu. Dalam menyediakan imbangan duga, kita kena tahu fungsi sebelah debit adalah memindahkan baki debit daripada akaun aset dan belanja. Baik. Manakala di sebelah kredit, kita akan pindahkan akaun liability, equity dan hasil. Barulah Irfan faham sekarang ni Cikgu. Lepas ni dah tak ada masalah untuk Irfan siapkan kerja sekolah Irfan lah. InsyaAllah. Baiklah, sekarang ini kita dah berhenti berehat seketika. Jumpa anda lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Bertemu kembali kita di Didik TV KPM tentunya dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Baiklah, cikgu, untuk segmen kali ni apa yang akan kita lakukan? Kenapa ada papan putih di sebelah Irfan ni, cikgu? Okey, tadi seperti mana tadi Irfan kata buat nak jumlahkan imbangan duga tak dapat, maksudnya tak sama. Jadi betul. cikgu akan bantu Irfan untuk sediakan imbangan duga dan kita akan cuba dapatkan jumlah debit dan kredit sama. InsyaAllah, jom kita cuba sama-sama. Baiklah, mungkin cikgu boleh terangkan dulu kepada Irfan macam mana caranya untuk kita lakukan? Baiklah. Okey Irfan, hari ini kita akan belajar tentang imbangan duga. Jadi cikgu nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan imbangan duga. Senarai baki debit dan kredit yang diambil daripada akaun-akaun ledger pada satu tarikh tertentu. Baik. Okey. Jadi, imbangan duga ini kita tujuan dia adalah untuk menyemak ketepatan sistem catatan bergub. Ini bermakna tadi Irfan dapat jumlah debit dan kredit tak sama. Tak sama, betul. Jadi kita akan semak sama ada kenapa tak imbang tadi. Oh, okey. So bermaksud kita nak lihat, nak semak kita menggunakan sistem catatan bergub atau tidak, iaitu kita akan pindahkan baki debit dan kredit ke imbangan duga. Baik. Okey, seterusnya, kita akan lihat fungsi imbangan duga. Okey, yang pertama, menyemak ketepatan catatan bergub. Yang kedua, kita nak menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Ketiga, menyemak ketepatan proses pemindahan dari buku catatan pertama ke dalam ledger. Dan yang terakhir, kita akan memudahkan penyediaan penyata kewangan. Baik, ini antara fungsi imbangan duga yang semestinya untuk kita menyemak kita punya akaun dan juga memudahkan penyediaan penyata kewangan kita lah. Betul. Baik. Jadi, cikgu nak tunjukkan, untuk menyediakan imbangan duga terdapat dua format. Yang pertama, bentuk T. Bentuk T, nama perniagaan, imbangan duga. Okey, Irfan nampak tak kat sini? Kata bentuk T. Nampak tak? Nampak, cikgu? Bentuk T. Okey, jadi di sebelah kiri sana adalah akaun yang berbaki debit. Okey, debit sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri akaun yang berbaki kredit. Kredit, okey. Ini adalah format yang pertama. Format kedua adalah bentuk lajur. Okey, bentuk lajur di mana kita sediakan 3 kolom. Kita ada butir, kolom pertama butir, kolom kedua debit dan kolom ketiga kredit. Jadi, tengok di sini cikgu cakap debit merekodkan nilai baki akaun di bahagian debit. Manakala sebelah kredit merekodkan nilai akaun baki akaun di bahagian kredit. Okey. Itu adalah tentang format. Seterusnya, ini kita akan bagaimana menyediakan imbangan duga. Bagaimana menyediakan imbangan duga? Okey, kita ada dua cara. Yang pertama, buku tunai runcit dan ledger. Okey, yang ni ya. Yang pertama. Baik. Yang kedua adalah mengikut proses kitaran perakaunan. Jadi hari ini Irfan rasa cikgu nak suruh Irfan sediakan imbangan duga yang mana satu? Irfan rasa yang buku tunai itulah, cikgu. Betul, tepat sekali. Okey. Jadi kita akan sediakan imbangan duga kita. Okey, ini adalah soalan. Buku tunai runcit dan ledger di bawah ini diperoleh daripada perniagaan beringin pada bulan Januari 2022. So, cikgu akan tunjukkan. Silakan, cikgu. Okey, ini adalah buku tunai. Ini adalah buku tunai runcit. Baik. Seterusnya, ini adalah ledger arm. Okey, ledger arm ni kita ada akaun premis, akaun alatan pejabat, akaun modal, akaun lengkapan, akaun jualan, akaun belian. Akaun promosi, akaun sewa diterima, akaun gaji, akaun diskaun diberi, akaun diskaun diterima, akaun alat tulis, akaun belanja pejabat, akaun pulangan belian, Okey. akaun pulangan jualan. Itu adalah ledger macam arm. banyak juga, cikgu. Ya, ledger arm. saya. Sebab ledger arm ni adalah semua akaun kecuali akaun belum terima dan akaun belum bayar. Kita kumpulkan dia dalam ledger arm. Seterusnya, ledger jualan. Ledger jualan ni kita ada akaun belum terima kedai Zik, akaun belum terima kedai Ita. Seterusnya kita ada ledger belian, akaun belum bayar pembekal SY dan akaun belum bayar perniagaan Chai. Jadi hari ini soalan. Sediakan imbangan duga pada 31 Januari 2022 secara manual dalam bentuk T dan bentuk lajur.
Jadi, okey, di sini kita ada ruangan imbangan duga pada 31 Januari 2022. Jadi hari ini memang kita nak minta Irfan. Minta saya? Ya, Boleh, Cikgu insya-Allah. nak minta bantuan daripada Irfan untuk memindahkan baki debit dan baki kredit dengan merujuk buku catatan pertama, iaitu buku tunai runcit dan ledger keimbangan duga. Baik, cikgu. Okey. Macam mana cikgu? Kita nak mulakan dengan apa ni cikgu? Dengan bismillah dulu ke? Ya, Betul. semestinya. Bismillah. Okey, so kita lihat di sini. Okey, Irfan. Baik. Yang pertama, buku tunai. So kita nak pindahkan, kita nak ambil yang mana? Cikgu kata tadi baki debit kan? Betul. So Irfan tengok buku tunai kita, baki debit ke baki kredit? buku tunai kita baki debit cikgu. Okey, betul. Jadi kita akan pindahkan. Okey, buku tunai kita ada dua ya, tunai dan bank. Jadi kita akan pindahkan setiap tunai, baki debit dan baki kredit ke imbangan duga. Okey, silakan Irfan. Irfan tulis dulu cikgu ya. Ya, betul. Dengan izin cikgu. Yang pertama sekali kita masukkan tunai dulu. Ya, betul. Okey, tunai kita tulis dulu. Baik. Okey, amountnya berapa Irfan? Amountnya adalah 3,800. Okey, pastikan pindahkan ke kolom yang betul ya Irfan. Okey, baik. Okey, debit 3,800. Yang kedua, kita ada bank. Ya, betul. Okey, kita tulis dulu bank di sini. Dengan jumlahnya adalah 27,762. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya Irfan, buku tunai runcit. Baik. So, kita akan pindahkan baki tunai runcit. Jadi yang di sini kita nak tulis apa? Kita nak tulis buku tunai runcit atau tunai runcit? Tunai runcit cikgu? Betul, pandai. Okey, tunai baik. runcit. Puan tulis dulu. Okey. Tunai runcit. Okey. Baik. 75. 75. Ni masih debit cikgu kan? Ya, betul. Alright. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ledger arm. Kita nak pindahkan premis. Okey, tadi Irfan, ini sebelah debit ke sebelah kredit? Ni debit cikgu. Okey, pandai. So, kita tuliskan Premis. nama akaun. Premis, betul. Premis sahaja cikgu eh? Betul. Okey, premis tulis dulu. Berapa jumlahnya? 70,000. Betul. Okey. Seterusnya, akaun kedua. Akaun kedua adalah akaun alatan pejabat. Ya, betul. Baik, tulis dulu alatan pejabat. Okey, baki debit atau kredit Irfan? Yang ini masih baki debit cikgu. Tepat sekali. Okey, Tahniah. 5,000. Okey, seterusnya. Ada lagi. Ada. Okey. Okey. Baik. Akaun modal. Ya, betul. Baki debit ke kredit? Kalau kita lihat di sini, ini bukan lagi debit cikgu. Okey. Ini adalah baki kredit pula. Okey, silakan. Okey. Silakan tuliskan butirnya. Modal. Okey. Okey, Modal. sebab dia kredit, kita Sebelah masukkan kredit. di sebelah sini. Jumlahnya adalah 108,000. Okey. Okey, Baik. kemudian lengkapan. Okey, lengkapan. Okey, sebelah mana ni? Ni dah pandai dah ni. Okey, lengkapan cikgu. Seperti yang Irfan dapat lihat dan setelah kita buat analisa, kita punya lengkapan ni berada di bahagian debit cikgu. Okey, betul. Okey. 850. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Okey, seterusnya. Baik. Jualan. Okey, akaun jualan kita berada di sebelah baki kredit cikgu. Betul. Baik. Tepat sekali. Jualan. Okey, jualan. Lepas ni Irfan dah tak ada masalah lah cikgu nak buat imbangan duga ni. InsyaAllah. Sebab cikgu dah ajar Irfan hari ni. Okey, 25,350. Okey, akaun belian pula Irfan. Akaun belian kita dapat lihat di sini dia berada di sebelah debit. Debit, okey. Okey. Belian, Irfan tulis dulu. Okey. Jumlahnya adalah 23,020. Okey, next. Alright, Promosi. seterusnya kita ada promosi. Yes. Kalau promosi ni kita akan pindahkan sebelah baki debit. Okey. Promosi tulis dulu. Okey, Abang Irfan nak ajak semua sekali yang menonton untuk sama-sama kita buat untuk dapatkan imbangan duga ni dengan baik. Okey, 100. Okey, di sini. Seterusnya. Kemudian, akaun sewa diterima. Sewa diterima. Nampaknya berada di sebelah sana. Itu adalah baki kredit, cikgu. Betul. Baik. Sewa diterima. Terima. Okey. Okey, seterusnya gaji.
Kejap je, kita tak boleh lagi dia punya jumlahnya berapa Oh tadi. ya, maaf Maafkan cikgu saya, cikgu. pula. Maafkan saya. Okey. Baik, sewa diterima. 4,000. 4,000. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, Akaun gaji. Okey, Gaji ni gaji. duit masuk. Okey. Gaji. Kita letak di sebelah Sebelah? bahagian Debit. Okey, debit. Okey, 650. okey, seterusnya Okey. diskaun. Diskaun diberi. Diskaun diberi kita letak di sebelah bahagian debit. Okey. Tengok tak, Irfan kena tengok baki mana, debit ke Betul. kredit. Kita kena pastikan dulu baru Ya. kita perbezakan. Okey. Diskaun diberi, kita tulis dulu. Diskaun diberi diberi 684. berapa cikgu? 684. Debit Ya, betul, tepat sekali. 684. Okey. Okey Irfan, diskaun diterima. Diskaun diterima. Okey, sekarang ni kita tengok dulu di mana kanan kiri. Okey. Sekarang ni diskaun diterima berada di bahagian kredit cikgu. Ya, betul. Okey. Diskaun diterima. Diskaun diterima. Okey, baik. Diskaun diterima. Okey, berapa cikgu nilainya? Okey, 2016. 2016. Okey. Okey, lagi Irfan. Ada lagi? Ada Alat lagi. tulis. Okey. Alat tulis. Alat tulis. Sebelah debit ke kredit ni Irfan? Yang ini di sebelah debit, cikgu. Okey, bagus. Okey. Irfan memang 55. respect lah kepada semua yang ambil akaun ni. Bukan senang ni. Okey. Okey. Seterusnya. Betul. Seterusnya, tak sabar Irfan. Belanja Pejabat. Okey, belanja pejabat kita letak di bahagian debit, cikgu. Belanja sebab debit. baki di sini debit, Betul so kita lah. pindahkan kat sana pun Ya, debit. betul. Okey. Belanja pejabat. Pejabat. Okey, berapa cikgu? 120. 120. Okey. Seterusnya, pulangan belian. Pulangan belian. Okey, kalau kita lihat di sini cikgu, dia berada di sebelah baki debit. Okey, debit. Pulangan belian. Okey, Irfan tulis dulu cikgu. Izinkan Okey. Irfan. Pulangan belian. Nilainya cikgu? Nilainya 960. 960. Okey, makin ke bawah Irfan nampaknya. Nampaknya. Okey. Pulangan jualan Irfan. Pulangan jualan. Baik. Pulangan jualan. Irfan tulis dulu. Nanti kita tengok dekat mana. Kredit ke debit. Okey. Jualan. Okey. Pulangan jualan sebelah? Sebelah debit. Debit. Okey. 270. Okey. Okey. Seterusnya. Ada Okey. lagi. Ada lagi. Okey, Okey. baik. Tadi apa yang Irfan pindahkan tu adalah merujuk kepada ledger am. Ledger am, Sekarang betul. ni adalah ledger jualan. Itu senarai akaun belum terima kita. So Okey. di sini Irfan tengok ada dua. Baik. So kenapa yang satu ni? Satu ni macam dah imbang, cikgu. Macam dah iman sebab kita dah dapat mengutip daripada akaun belum terima. Dia dah selesai membuat bayaran pada kita. Oh, dah selesai dah. Okey, So baik. sekarang kita akan pindahkan yang belum selesai, iaitu akaun belum terima Kedai Kedai Z. Z. Yang ni Irfan nak tulis nama apa ni? Itulah tu. Kena tulis sebelum diterima Kedai Z. Ke macam mana? Pandai. Kena tulis semua. Akaun belum terima Kedai Z. Oh, tulis semua, cikgu. Panjang sikit lah Baik, Irfan. boleh, tak ada masalah. Akaun belum terima. Cikgu, izinkan saya, cikgu. Saya Boleh, kena duduk sikit. silakan. Tak Alah, apa. kesian pula. Kita belajar ni memang kena bersungguh-sungguh. Ya, betul. Okey, akaun Belum terima belum terima. Kedai Z. Okey, titip tindih, cikgu. Okey. Okey, Dan kedai Z. Z. 16,000. Okey. Sebelah mana ni? Okey, 740. 740. Okey. Okey. Seterusnya, okey, akaun belum Belum bayar. bayar, pembekal Akaun SY. belum bayar. Okey, kita ada dua juga. Aha. Jadi Irfan kena tengok yang mana ada baki sahaja, pindahkan. So, akaun mana? Yang bawah, cikgu. Yang Perniagaan bawah. cai. Okey, sebelah debit ke kredit? Sekarang ni sebelah kredit, cikgu. Sebelah kredit. Okey, akaun belum bayar sebelah kredit. So, Okey. kita pindahkan. Akaun belum bayar perniagaan cai. Ifan dulu lagi sekali, cikgu. Okey, sekali lagi. Baik, harap ni lepas dapatlah A, cikgu. InsyaAllah. Okey, akaun insyaAllah. belum bayar. Perniagaan cai. Okey. Titik bertindih perniagaan cai. Yang ni Ya, memang kena betul. tulis penuh, cikgu. Ya, betul. Ini memang kena tulis penuh. Perniagaan cai. Okey. Okey, sebelah kredit. 800. 800.
Okey. Okey, jadi kita nak tengok. Okey, nampaknya cuma cikgu nak tengok sekejap ya pulangan belian tadi. Cuba je tengok dulu. Okey, pulangan belian. Okey, debit ya. Betul. Okey, baik. Okey, di sini ada pembetulan. Okey, nampak tak apa kesilapan di pulangan belian? Pulangan belian cikgu kesilapannya. Okey, baki HB ni sepatutnya pindahkan ke kredit. Okey. Jadi kita nak betulkan. Baik. Okey, pulangan belian Irfan betulkan di sebelah sebelah Pulangan kredit. belian, sebelah kredit. Pulangan Okey, belian baki BB Okey. 960. Berada di bahagian kredit Bahagian cikgu kredit. Baik. Alright, Irfan tukar dulu. 960. Okey. Nampaknya Irfan dah berjaya memindahkan baki debit dan baki kredit ke dalam imbangan duga kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Tapi belum selesai. Belum lagi. Kenapa kira-kira dulu? Ya, betul. Kenapa ada kalkulator dekat sini cikgu? Kenapa ada kalkulator? Kita nak Okey. minta Irfan kirakan. Jumlahkan di sebelah debit dan Okey. jumlahkan di sebelah kredit. Okey, kalau kita lihat di sini ada pelbagai item dekat 20. Jadi Irfan akan buat yang pertama dulu. Irfan akan gabungkan semua, jumlahkan di baki debit Di dulu. sebelah debit. Okey, baik. Irfan kira dulu. 3,800. Okey, 3,800 tambah 27,762 tambah 75 tambah 70,000 tambah 5,000 tambah lagi 850. Tambah lagi cikgu. Tambah. 23,020. Okey, tambah RM100. Tambah lagi 650. Okey, 684 tambah 55 tambah 120 tambah lagi 270 tambah lagi dengan 16,740. Okey, dah dapat cikgu? Berapa? 149,126. 149,126. Okey. Sila Tulis dulu. Tulis Okey. dulu jumlah. Cikgu nampak tak sebelah yakin debit. tu, risau kat saya. Risau juga saya kat sini. Okey, tulis kat sini cikgu Ya, betul. Okey, 149,126. Okey. Baik. Sekarang kita kira pula di bahagian kredit. Imbang ke tak ni risau juga. Imbang ke tak ya? Okey, baik, kita cuba kira untuk bahagian kredit pula. 108,000. 108,000. Okey. Baik, tambah 25,350 tambah 4,000 tambah 2016 tambah 960 Betul. Dan tambah lagi 800. berapa dapat? 141,126. Okey, silakan tulis. Kenapa tak sama ni? Okey. 141,126. Okey, nampaknya Irfan jumlah debit dan sebelah kredit tak sama. Tak sama cikgu. Apa sebabnya tu? Ada yang Okey. salah pindah ke? Tadi kalau kita lihat Irfan dah pindahkan dengan betul. Okey. Jadi di sini kita nampak sebelah debit tu Irfan perlu mengira sekali lagi. Sekali lagi kita Untuk kira. mendapatkan Okey. Baik. jumlah imbangan. So tekan kalkulator tu betul-betul. Betul. Ni memang kita kena orang kata apa betul-betul sebab ini mungkin boleh jadi kesalahan teknikal cikgu kan? Betul. Okey, Irfan kira balik lagi sekali. 3,800 tambah 27,762 tambah 75. Okey, tambah 70,000. Okey, tambah 5,000 tambah 850 tambah 23. 020. Okey, tambah 100. Alright. Tambah 650. 650 Tambah 684. 684 Tambah 55. tambah 55. Tambah 120. Okey. Tambah 270. Nervous pula sikit lagi. Tambah 16,740. 16740. Dapat tak? Masih sama cikgu? Masih sama. Ke- Okey. Ini bermaksud okey, Irfan dah tekan kalkulator dah betul. Maksudnya Ada kesalahan lah cikgu. Kesalahan. Kesalahan apa yang kita tak nampak tak ni cikgu? nampak kat sini. So jadi kita akan sambung dalam topik seterusnya iaitu Baik.
membetulkan kesilapan. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa dalam Didik TV KPM sebelah sini. Kita buat sama-sama, okey? Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami di Didik TV KPM. Cikgu, nampaknya misi kita belum selesai lagi. Ada masalah yang perlu kita selesaikan sekarang ini mengenai imbangan duga kita. Betul Irfan. Okey, setelah cikgu semak tadi imbangan duga tadi, cikgu dapati ada kesilapan berlaku pada akaun belum terima kedai Z. Okey, kita lihat kat sini akaun belum terima kita. Silakan. Baki HB kita 8740 tetapi kita pindahkan 16740. So inilah kesilapan yang berlaku. Kita salah pindah amount. Jadi kita akan betulkan dekat sini jadi apa? 8740. Jadi Irfan cuba betulkan dekat akaun belum terima kedai Z. Okey, akaun belum terima kedai Z. Sepatutnya 8,740. 8,740. Okey, dan sekarang imbangan duga Irfan? Dah sama dah, dah cikgu. sama. Okey, Ifan potong dulu. Okey. Jawapannya adalah 141,126. Okey. Nampaknya dah selesai dah, cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab itulah kalau kita nak buat akaun ni kan, kita kena teliti betul-betul dekat mana debit, dekat mana kredit. Okey, cikgu. Dah selesai cikgu dengan imbangan duga? Ya, dah selesai. Baik. Cuma cikgu nak cakap, tadi Irfan telah sediakan imbangan duga bentuk lajur. So cikgu tunjukkan imbangan duga ni juga boleh disediakan dalam bentuk T dan di mana Irfan tengok di sebelah debit jumlahnya 141,126, manakala di sebelah kredit 141,126. Imbang, alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada Irfan Terima kasih, kerana cikgu. berjaya memindahkan berjaya menyediakan imbangan duga dengan memindahkan baki debit dan kredit dengan betul. Okey, seterusnya kita akan teruskan. Silakan cikgu. Okey, dengan topik yang kedua iaitu pembetulan kesilapan. Okey, pembetulan kesilapan terbahagi kepada dua, kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Okey, kita akan lihat dulu kepada kesilapan ketara. Apakah yang dimaksudkan dengan kesilapan ketara? Adalah kesilapan yang jelas dan dapat dilihat daripada jumlah imbangan duga yang tidak seimbang. Okey. Macam kita buat tadi. Kalau tadi tu memang kesilapan ketara lah, cikgu? Ya, betul. Ketara. Kesalahan memindahkan amount. Baki HB. Okey, jadi kita akan lihat dalam kesilapan ketara terdapat 5 jenis kesilapan. Okey. Okey, yang pertama, kesilapan pengiraan semasa menyediakan buku catatan pertama, ledger dan imbangan duga. Macam kita tadi. Okey, dalam ledger kita tadi, akaun belum terima kita tu memindahkan baki HB tadi tu. Okey, yang kedua, kesilapan pindahan sama ada daripada buku catatan pertama ke dalam ledger dan daripada ledger ke dalam imbangan duga. Okey. Dan yang ketiga, merekodkan amount di bahagian yang sama iaitu di bahagian debit atau bahagian kredit sahaja. Okey. Yang keempat, merekodkan pada satu akaun saja. Ini pun kesalahan juga. Ya, betul. Dan yang terakhir adalah merekodkan amount yang tidak sama di bahagian debit dan bahagian kredit. Sebab itulah kena tekan kalkulator ni betul-betul. Jangan kita Ya. salah kira kalau tak imbanglah kita punya imbangan duga tu. Okey. Baik. Jadi itu adalah contoh. Jadi seperti mana yang kita buat tadi, kita jumpa kesilapan apa tadi? Kesilapan ketara. Kesilapan ketara. Jadi jelas nampak imbangan duga kita tak seimbang tadi. Betul. Okey. Jadi cikgu nak uji minda. Nak uji. Okey, uji minda. Okey, Nak baik. uji minda Aha. Irfan. Okey, nak jawab soalan ni? Okey, boleh. Ready tak? InsyaAllah bersedia. InsyaAllah bersedia. Okey, jadi soalan dia. Okey. Berikan 2 contoh kesilapan ketara. Okey, yang pertama kita salah rekodkan amount baki kredit dan baki debit. Itu yang pertama. Yang kedua kita rekodkan dalam satu akaun sahaja. Ya, betul. Tepat sekali. Tahniah Terima Irfan. kasih. Nampak ingat lagi tu. Ingat kena fokus dalam belajar ni. Okey. Baik. Okey. Itu jawapan cikgu Ya. Okey, baiklah.
Saya yakin dan pasti, rakan-rakan saya yang berada di rumah pun dapat tahu kita punya jenis-jenis dalam kesilapan ketara ni. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Jumpa anda lagi dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KBM tentunya dalam prinsip perekawanan untuk tingkatan 4. Kalau tadi kita dah belajar cara untuk membuat imbangan duga dan kita ada belajar mengenai kesilapan ketara. Untuk segmen kali ini, Cikgu Syahrul, apa yang akan kita bincangkan pula? Baik Irfan, okey, kita akan sambung lagi tentang pembetulan kesilapan yang kedua, iaitu kesilapan tidak ketara. Baik. So kita mesti Irfan nak tahu apakah maksud kesilapan tidak apa ketara. perbezaannya kan? Ya, Okey, betul. silakan Cikgu. Okey, kesilapan tidak ketara adalah kesilapan yang berlaku tetapi tidak memberi kesan terhadap keseimbangan imbangan duga. Oh, tak ada kesan Tak nampak. Tak nampak. Kita nampak imbang sahaja. Kedua-dua jumlah debit dan kredit. Kredit, okey. Jadi kita akan lihat. Okey, dalam kesilapan tidak ketara, kita ada 6 jenis kesilapan, iaitu yang pertama, kesilapan ketinggalan, kedua, kesilapan komisen, ketiga, kesilapan prinsip, Baik. keempat, kesilapan amount, kelima, kesilapan terbalik atau songsang, dan yang terakhir, kesilapan saling mengimbangi. Jadi kita akan pergi setiap satu ya Irfan. Baik. Okey, kita akan pergi kepada kesilapan yang pertama, iaitu kesilapan ketinggalan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kesilapan ketinggalan Irfan? Cuba Irfan baca. Okey, kesilapan ketinggalan ini maksudnya ia adalah merupakan kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Urus niaga yang tidak direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama dan ledger, dan pembetulan kesilapan perlu direkodkan dalam akaun yang betul. Okey, terima kasih Irfan. Itulah yang dimaksudkan dengan kesilapan ketinggalan. Jadi kesilapannya adalah pemilik membawa masuk mesin pencetak bernilai RM1,650 untuk kegunaan perniagaan tetapi tidak direkodkan dalam mana-mana buku. Itu kita kata kesilapan ketinggalan tu. Dia belum rekod lagi. Belum rekod lagi. Jadi kita nak buat pembetulan. Pembetulannya macam mana Irfan? Kita akan sediakan akaun alatan pejabat dan akaun modal diwujudkan. Untuk merekodkan alatan pejabat di bahagian debit dan modal di bahagian kredit. So cikgu akan tunjukkan bagaimana mencatat pembetulan kesilapan, iaitu kita perlu mencatat dalam jurnal am debit alatan pejabat, kredit modal 1,650. So dari catatan jurnal am ni kita akan sediakan ledger, iaitu akaun alatan pejabat dan akaun modal. Akaun alatan pejabat kita akan pindahkan apa yang berada di sebelah debit jurnal am, kita akan pindahkan ke ledger di sebelah debit juga. Kemudian apa yang berada di sebelah kredit dalam jurnal am, kita akan pindahkan ke kredit akaun modal. Okey? Baik. Faham? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kesilapan yang kedua, iaitu kesilapan merekodkan amount yang betul dalam akaun yang salah di bawah pengelasan akaun yang sama. Cikgu, maksud pengelasan akaun yang sama tu macam mana Cikgu? Kumpulan akaun yang sama. Contohnya nanti kita akan sedia dalam akaun belum terima, akaun belum terima lah. Okey. Itu kumpulan akaun yang sama. Faham. Maksudnya kalau akaun belum terima tu adalah aset. So dalam aset. Dalam aset. Okey. Jadi pembetulan kesilapan dibuat dengan membatalkan akaun yang salah dan merekodkan akaun yang betul. Okey, maknanya kita betulkan saja kesilapan itulah. Ya, betul. Jom kita tengok. Contohnya. Okey, contohnya kesilapan tadi, belian sebanyak RM6,400 daripada Sofia telah direkodkan dalam akaun Sofian. Nampak tak? Satu huruf je beza dah lakukan kesilapan tidak ketara. Jadi bagaimana kita nak betulkan? Akaun Sofian perlu dibatalkan dengan mendebitkan akaun Sofian dan mengkreditkan akaun Sofia. Okey, jom cikgu tunjukkan. So nampak tak dekat sini? Mula-mula kita tulis akaun belum bayar Sofian sebelah kredit. Betul. Okey, dengan RM6,400. So ini adalah kesilapan. Jadi kita debitkan kembali akaun belum bayar Sofian dan kita
kreditkan akaun belum bayar Sofia. Okey, kita apa, kita buang daripada akaun Ya, Sofia tu, cancelkan. kita cancelkan Batalkan, dan kita debitkan balik dan kita kreditkan dalam Sofia punya akaun pula. Betul. Faham tak Irfan? Faham? Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada kesilapan yang ketiga, iaitu kesilapan prinsip. Apakah yang dikatakan dengan kesilapan prinsip? Kesilapan merekodkan urus niaga dalam akaun yang salah di bawah pengelasan akaun yang berbeza. Okey. Sebagai contoh, aset direkodkan sebagai belanja. Belanja direkodkan sebagai aset. Hasil direkodkan sebagai liability dan liability direkodkan sebagai hasil. Pembetulan kesilapan dibuat dengan membatalkan akaun yang salah dan amaun akan dipindahkan ke dalam akaun yang betul. Okey, mari kita lihat. Jom tengok contohnya. Okey, tengok contoh. Okey, kesilapan. Belian membaiki komputer sebanyak RM200 telah didebitkan dalam akaun komputer. Okey, di sini kita lihat belian membaiki komputer dan akaun komputer adalah dua pengelasan akaun yang berbeza. Di mana belian belanja, sebenarnya belanja ni. Ini adalah akaun belanja. Akaun belanja, okey. Dan akaun komputer ni adalah akaun aset. Aset. Salah akaun ni, cikgu. Ya, jadi apa kita nak buat? Jadi, akaun komputer perlu dibatalkan dengan mengkreditkan akaun komputer dan mendebitkan akaun belanja membaiki komputer. Diwujudkan. Diwujudkan, okey. Okey, jadi mari kita lihat. Okey. Jadi seperti biasa, setiap pembetulan kita perlu rekodkan dalam jurnal am. Kemudian kita akan tunjukkan, kita akan buka akaun komputer dan akaun belanja membaiki komputer. Kita wujudkan dua akaun lagi. Okay. So dekat sini tak nampak lagi kan? Belum lagi. Belum lagi. So cikgu akan tunjukkan. Okey. Jadi kita akan kreditkan akaun komputer. Kemudian kita akan pindahkan. Maksudnya kita buka akaun belanja membaiki komputer dan kita masukkan, debitkan. Okey. Baik. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada kesilapan yang keempat. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kesilapan yang keempat ni? Kesilapan amount. Okey, berlaku semasa merekodkan akaun dalam buku catatan pertama dan ledger. Kesilapan berlaku apabila amount yang salah direkodkan di bahagian debit dan kredit dalam ledger. Amount yang direkodkan akan terlebih atau terkurang rekod dari amount yang sepatutnya. Pembetulan dibuat dengan mengenal pasti kesalahan amount terlebih rekod atau terkurang rekod. Okey. Seterusnya, cari perbezaan antara kedua-dua bahagian. Jika terlebih rekod, perbezaan amount tadi perlu direkodkan di bahagian yang bertentangan dalam akaun tersebut. Jika terkurang rekod, perbezaan amount tadi perlu direkodkan di bahagian yang sama dalam akaun tersebut. Okey. So kita akan lihat contoh dia. Okey, kesilapan dia apa dia Irfan? Boleh bacakan Irfan? Boleh cikgu. Okey, kesilapan yang kita buat di sini adalah jualan tunai RM930 tersilap sebagai RM903. Jadi apa yang perlu kita lakukan cikgu? Okey, pembetulan dia. Akaun jualan terkurang rekod sebanyak RM27. Betul tak? Betul. Macam mana dapat RM27 tu Irfan? Kita tolak cikgu, 930 tolak 903. Kita cari beza Cari dia. beza, Okey. betul. Okey, jadi RM930 tolak RM903. Oleh itu, buku tunai perlu didebitkan dalam lajur tunai sebanyak RM27 dan akaun jualan perlu dikredit dengan nilai yang sama. Okey, mari kita lihat. Okey, jadi kita tengok kita ada buku tunai. Tadi catatan pertama 903. Okey, untuk buku tunai dan akaun jualan. Sekarang kita nak betulkan, kita hanya menambahkan lagi yang terkurang tadi. Di sebelah debit buku tunai dan kredit akaun jualan. Okey? Baik. Yang kelima. Baik, yang kelima. Yang kelima, Irfan. Boleh tolong cikgu bacakan, Irfan? Boleh, tak ada masalah. Baik. Kesilapan terbalik atau songsang. Kesilapan catatan yang terbalik atau songsang ialah catatan debit direkodkan di bahagian kredit manakala catatan kredit direkodkan di bahagian debit. Jadi pembetulan dibuat dengan menggandakan nilai amount tersebut. Kesilapan terbalik ni dia debit pergi kredit, kredit pergi debit. Jadi macam mana nak betulkan, kita kena menggandakan nilai amount tersebut. Menggandakan nilai amount. Okey, baik, kita lihat contoh.
Okey, membayar insurans RM120 dengan tunai direkodkan dalam buku tunai di bahagian debit lajur tunai dan akaun insurans di bahagian kredit. Jadi kat sini cikgu tulis pembetulan. Tak ada jawapan kat sini Tak ya? ada jawapan Sebab lagi. cikgu nak tunjuk Okey, dekat cikgu slide tunjuk dekat seterusnya. Nak tunjukkan. Ini dia. Okey, sekarang kesilapan tu merekodkan insurans di sebelah debit buku tunai. Betul. Okey, sebelah debit buku tunai dan di sini direkodkan sebelah kredit. Okey, bila kita bayar sebenarnya buku tunai kita letak sebelah kredit. Betul. Jadi sekarang bagaimana nak betulkan? Kita gandakan cikgu. Kita gandakan. Maksudnya apa yang debit tadi kita kreditkan buku tunai, kita gandakan amount dia 240. Manakala akaun insurans pun tadi kita debitkan dan kita gandakan amount 120 menjadi 240. Okey, nampak tak Irfan? Nampak cikgu? Ini adalah kesilapan terbalik ataupun songsang lah. atas songsang. Baik. Dan seterusnya yang terakhir. Kesilapan terakhir. Okey. Kesilapan apa, terakhir. Okey. Kesilapan saling mengimbangi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kesilapan saling mengimbangi? Kesilapan urus niaga yang berbeza dengan amount yang sama di bahagian debit dan di bahagian kredit. Berlaku dalam mana-mana akaun di bahagian debit dan di bahagian kredit dengan terlebih atau terkurang rekod. Kesilapan urus niaga yang salah direkodkan telah diimbangi oleh kesilapan yang lain. Okey. Pembetulan dibuat dengan cara, kita ada dua cara nak buat pembetulannya. Jika kesilapan terkurang rekod, bahagian debit dan bahagian kredit akaun masing-masing akan ditambah. Okey, tambah dua-dua bahagian. Yang kedua, jika kesilapan terlebih rekod, kesilapan dibetulkan dengan merekodkan di bahagian yang bertentangan bagi kedua-dua akaun. Ada contoh tak cikgu? Ifan nak tengok macam mana? Okey, mari kita lihat contohnya Irfan. Ada. Okey. Pertama kita kena tahu dulu Apa kesilapannya? kesilapannya. Okey, belian tunai RM450 terlebih rekod sebanyak RM50 dalam akaun belian dan buku tunai. Okey, cara nak betulkan? Macam mana Irfan? Baik, kalau terlebih rekod RM50 ni, kita setiap akaun perlu dikurangkan daripada catatan asal. Buku tunai didebitkan dalam lajur tunai sebanyak RM50 dan akaun belian dikreditkan sebanyak RM50 juga. Okey. Baik. Kita akan tengok macam mana Macam mana kita nak betulkan? Ya. Tadi dia kata apa tadi? Terkurang. Terkurang. Okey, jadi kita tengok. Okey, cara nak betulkan dia, kita akan debitkan buku tunai dan dengan RM50. RM50. Kemudian akaun belian kita kreditkan RM50. Baik. Okey. Dah Baik. faham cikgu? Faham tak? Faham. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Kita nak buat apa ni? Uji minda, inilah Uji masanya. minda Nak lagi. tengok soal Ifan fokus ke tak tadi? Okey, baik. Soalannya apa cikgu? Soalannya cikgu baca ya. Nyatakan 3 jenis kesilapan tidak ketara. Baik, Ifan ingat ada beberapa, ada 6 kesemuanya. Oh, tapi pandai, cikgu tepat. minta 3, Ifan bagi 3 lah. Okey, baik. Yang pertama, kesilapan ketinggalan. Betul, tepat. Yang kedua, kesilapan komisen. Betul. Yang ketiga, kesilapan prinsip. Pandai Irfan. Tahniah okey. cikgu ucapkan kerana Terima kasih. jawapan Irfan tepat sekali. Tepat sekali cikgu. Lagi 3 kita ada apa lagi cikgu? Selain 3 tadi? Kita tak ada apa. Excited dengan apa betul. Irfan jawab jawapan betul. Maksudnya Irfan faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Betul. Jadi kesimpulannya, apakah yang telah kita pelajari pada hari ini? Yep. Rumusannya, Kita dah cikgu. belajar, tadi kita dah belajar tentang imbangan duga dan juga kita dah belajar tentang pembetulan kesilapan di mana pembetulan kesilapan kita ada 2, kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Jadi untuk mendapatkan bahan yang cikgu ajar pada hari ini, bolehlah melayari laman web Sumberku. Okey cikgu, sebelum itu cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan Irfan hari ini sebagai anak murid cikgu di kelas kita? Kesimpulannya pada hari ini, Irfan sebagai seorang pelajar yang rajin dan mendengar segala apa yang cikgu ajar pada hari ini dengan
Baik sekali. Alhamdulillah. Itulah dia sebab cikgu kita hari ini pun hebat. Bila cikgu ajar, Irfan dapat faham dan juga dapat menjawab soalan dengan baik dengan ajaran cikgu kita, Cikgu Syahrul binti Darus. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian hari ini. Banyak perkara yang Irfan telah belajar dan Irfan yakin dan percaya mereka di rumah juga mendapat manfaat daripada kelas kita hari ini, cikgu, dalam prinsip peringkatan tingkatan 4 menengah atas. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.